أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan daripada Allah sama-sama dapat kita jumpa pada petang ni di hari yang pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkati kita insya-Allah. Kita dah masuk bulan Ramadan ni. Sejak daripada bulan Rajab lagi kita doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, Allah dah sampaikan kita pada hari yang pertama bulan Ramadan. Ada kawan saya seorang semalam meninggal lepas asar, tak sempat jumpa dengan Ramadan. Seorang lagi kawan tadi pagi makan sahur, tengah hari tadi yang tak misi meninggal kan? Dia dapat masuk sat setengah hari lepas tu meninggal. Kita Alhamdulillah dah mai sampai asar ni, harap-harap sehari dapatlah buka puasa tu. Dan kita doa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya dapat kita habiskan Ramadan tahun ni. Sebab belum ada jaminan yang kita akan jumpa dengan Ramadan yang tahun akan datang. Jadi bila kita dah masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita kena sungguh-sungguh pulun untuk buat amal ibadah. Orang putih kata, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu gagal merancang, kamu rancang untuk gagal. Jadi kita tak mau jadi orang yang gagal dengan bulan Ramadan ni. Ada tak orang yang gagal dengan Ramadan? Ada. Ada orang yang berjaya dengan Ramadan. Orang yang berjaya dengan Ramadan ni, Nabi kata, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang puasa di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wa ihtisaban, dan juga mengharapkan keampunan Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang telah lalu. Tu orang yang berjaya. Sedangkan ada pula orang yang gagal dengan Ramadan. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai yang puasa kata Nabi tapi tak dapat apa-apa pahala melainkan dapat lapar dan dahaga semata-mata. Pasal dia dapat lapar dan dahaga sebab dia ni mungkin puasa tapi tak semayang, puasa mengata mengumpat orang, puasa dalam masa yang sama dia buat lagi benda-benda yang diharamkan oleh Allah, maka dia ni tak dapat apa melainkan dia dapat lapar dan dahaga semata-mata. Jadi kita ni dah masuk dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita nak usaha untuk jadi manusia yang berjaya dengan Ramadan. Jadi bila kita nak usaha nak jadi manusia yang berjaya dengan Ramadan, pertama sekali tuan-tuan, kita kena faham Ramadan ni bulan apa. Mula-mula kita kena set mind kita dulu. Kepala otak kita kena setting bagi betul dulu. Ada orang bila dia jumpa dengan Ramadan, dia nampak Ramadan ni sekadar bulan puasa. Oh ni puasa mai, bulan puasa ni, bulan puasa, bulan puasa. Dia hanya nampak sekadar bulan puasa sahaja. Ada orang bulan Ramadan ni kalau dia mai, dia nampak bulan Ramadan ni bulan hanya nak makan kan? Lagi seminggu nak puasa, dia booking dah buffet hotel nak buka puasa. Puasa tak tapi booking hotel booking dah. Nak buka puasa. Salah ke tuan-tuan? Tak salah pun kan. Dah memang puasa Zai nak kena buka puasa, nak kena makan. Tapi bukan makan semata-mata kan? Tapi ada orang bila dia masuk Ramadan tu, dia kira handphone saya ni, kira kawan-kawan nak misi ustaz tu ni tak mana ustaz nak buka puasa ustaz kan? Kita set tengok satu mana sampel-sampel mai ikut tutorial ke apa kan? Dia kira nak makan ustaz, mana sampel ustaz, mana sedap nasi mana sampel sedap buka puasa ni, kira nak cari. Bukan yang tu semata-mata, walaupun tak salah kita cari makan nak buka puasa tu kan? Memang suruh buka puasa, tak suruh puasa hari ni buka pagi raya kan? Suruh buka saat lagi maghrib, memang nak makan. Tapi bukan bulan makan semata-mata. Dan ada orang dia tengok Ramadan ni bulan nak cari duit. Dia kata bulan ni nak pulun betul-betul nak berniaga kau-kau Ada orang main bulan ni dia tak mau berniaga. Saya singgah baru ni beli sup. Saya tanya abang, bulan puasa berniaga? Tak berniaga ustaz.
Tak berniaga bang? Tak berniaga lah. Ustaz kata bulan puasa jangan berniaga, buat ibadah ha? Saya tak berniaga, ustaz suruh berniaga. Dia kepala kita pula. Kan? Dia marah kat kita pula. Tak, dia tak mau puasa, dia tak mau berniaga bulan puasa. Dia kira nak fokus buat ibadah. Ada orang dia nampak puasa ni lah nak cari duit lebih sikit. Salah ke? Tak salah Kan? Nak cari duit rezeki yang halal tak salah. Tetapi mengatasi semua yang kita faham tadi tu, kita kena faham benda yang paling besar, bulan puasa ni adalah bulan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita. Bukan takat puasa, bukan takat nak makan, bukan takat nak berniaga, tapi yang lebih besar, kita nak melipat gandakan amal ibadah kita. Bulan ni sebulan ya. Kawan yang berniaga bihun sup tadi tu, kalau keluar YouTube ni dia mesti seronok ya. 2 kali sebut nama dia lah. Kan, kawan yang berniaga bihun sup tu, dia kata apa kat saya? Dia kata, ustaz, 12 bulan Allah Ta'ala bagi, 11 bulan duk latu gila-gila dah, sebulan kita bagi pihak kat dia. Dia cakap tu logik dia, dia tak mau berniaga bulan puasa tu. Logik dia 11 bulan tu dia duk pulun cari duit, sebulan ni pulun sungguh-sungguh buat amal ibadah. Kan? Jadi kita ni cari peluang tuan-tuan, dalam bulan ni kita nak pulun buat amal ibadah. Jadi apa amal ibadah yang kita nak buat? Saya hanya nak sebut 3 ya tuan-tuan. Pasal saya nak sebut 3? Sebab ada 2 sebab kenapa saya nak sebut 3. Yang pertama, sebab lagi 2 kali saya ni main sini. Kalau saya habaq semua, mampu saya. Lagi 2 kali nak main tak ada model. Kan? Yang kedua tuan-tuan, saya sebut 3 ya, pasal hari ni ceramah tak ada ayam. Kan? Jadi kita sebut 3 cukup kan? 3 tuan-tuan. Kalau boleh kita fokus pada 3 ni. Apa dia? Yang pertama tuan-tuan, bulan Ramadan ni seboleh-bolehnya kita usahalah untuk semayang di awal waktu. 5 waktu tu kita nak cuba semayang di awal waktu. Di Malaysia tuan-tuan 85% tak semayang. Sama ada dia tak semayang terus 5 waktu, ataupun dia hanya semayang beberapa waktu, ataupun dia hanya semayang seminggu sekali Jumaat, ataupun dia hanya semayang setahun 2 kali, raya puasa, raya haji ya. Kan? Semua campur sekali 85%. Yang semayang ni 25%. Tapi dalam pada yang semayang 25% ni pun, kadang-kadang kita punya kualiti semayang tu kurang. Kadang-kadang subuh 6.45, 7 orang semayang. Kadang-kadang zuhur kat pukul 3, 3.30, kalut meeting, mesyuarat apa semua kan. Kerja banyak, sai hantar benda sana, sai kalut buat ni, sai makan, jumpa klien tu yang ni apa semua. Sedap-sedap, 3.30 aku tak semayang zuhur lagi ni. Kan? Asar kadang-kadang pukul 6.30, 6.45 balik kerja kelang-kelang kabut, pukul 5 sampai rumah 5.30. Tukar baju, pasal apa? Member duk tunggu nak main sepak takraw. Kan? Bagus main tap bola sedang-sedang 7-5 minit dah. Allah aku asar tak lepas kelang kabut lari balik asar pukul 7 suku. Kan? Kadang-kadang selalu macam tu tuan-tuan. Apa jangan duk tengok macam apa baik sangat. Saya nak mengajar menjadi tak syok. Kan? Ini kira kita semang biasa-biasa, bukan Tok Wali punya semang. Tok Wali tak apa, dia tunggu semayang awal-awal. Kan? Kita biasalah duk kalut dengan kerja ni kan. Main maghrib, sa'i kalut dengan kerja tu, sa'i isyak, sa'i pergi kenduri ke apa ke, terlewat semayang. Kalau boleh, dalam bulan puasa ni, nombor 1, semayang kita 5 waktu ni, cubalah upgrade untuk kita jaga di awal waktu. Awal waktu ni macam mana? Awal waktu ni, bila masuk azan tu kita dah duk ada di masjid. Kan? Yang tu pun kena abang betul-betul. Pasal ada satu mami tu, satu hari saya jumpa satu mami ni dekat market Batu Lancang. Tahu market Batu Lancang? Saya pergi market Batu Lancang. Saya jumpa tu mami ni. Mami ni dia tegur saya lah. Dia duk main kuliah duha saya. Dia tegur, "Ustaz, apa abang?" Sihat alhamdulillah. "Ustaz, minta maaf dah lama mami tak main kuliah. Mami sibuk, mami ada kerja." "Tak apalah mami, nanti free-free mi hari mai ya." "Tapi ustaz, mami nak abang ustaz, walaupun mami jarang-jarang main kuliah ustaz, kalau semayang semua mami semayang awal waktu. Mami tak suka semayang lambat-lambat." Saya kata, "Baguslah mami semayang awal waktu." Dia tambah lagi, "Itulah ustaz, mami kadang-kadang geram dekat tok-tok bilal masjid ni semua. Depa suka azan lambat-lambat ustaz, 6.10, 6.15 baru azan. Mami tak boleh, mami pukul 5 suku mami semayang subuh dah." Yang tu bukan awal waktu, yang tu tahu sir. Kan? Yang tu bukan awal waktu. Saya dengar-dengar saya jadi hang. Apa ni mami ni? Saya tanya dia, "Mami zuhur semayang kau apa?" "Mami zuhur 12.30 semua mami settle dah."
Saya ingat dia seorang yang ada dalam Pulau Pinang yang buat perangai lagu tu. Tak ada, ada ramai orang buat macam tu. Bila saya abang dalam ceramah, dia kata, "Ustaz, bukan dia seorang Ustaz, ramai duk ada lagu tu." Ada yang pesan kat cucu, pas sekolah ni main 6.30, hang duk kondo tingkat 38, tara nak turun, tara nak jalan pergi keluar, van tak boleh masuk dalam, hang dilambat, azan dah 6.20, lah ni hang mandi orang siap-siap 5.30, 5.45 mah semayang subuh siap-siap. Mami tu sesat dengan cucu-cucu dia bagi sesat. Kan? Ada orang duk buat perangai lagu tu. Nah, yang tu bukan awal waktu, yang tu mengarut lah. Kan? Yang awal waktu ni, bila masuknya waktu azan, kita dah get ready dah nak semayang. Kan? Selalu luar Ramadan kita kalut dengan kerja macam-macam tuan-tuan. Seboleh-bolehnya bulan puasa ni try target untuk 5 waktu on time. Subuh memang boleh on time yang bulan puasa. Pasal apa? Nak kena bangkit sahur. Kalau tak bangkit sahur hari tu puasa nanti gastrik lah. Kan? Dia kata, "Ustaz, saya pagi ni terlena Ustaz. Tak bangkit sahur tadi pagi. Allah, sir, mai tengah hari perut duk gastrik Ustaz. Duk rasa macam nak buka puasa. Tapi sayang nak buka puasa Ustaz. Tapi dah buka dah." Kan? Pasal apa? Gastrik ni Ustaz. Tak apalah. Kan? Ni bulan puasa ni bangkit sahur awal. Tuan-tuan, bila bangkit sahur awal, boleh tak cari masa mai semayang subuh. Kita mai on time. Ada orang dia bangkit sahur tu, dia sanggup makan nasi dalam keadaan tutup mata. Tak mau bagi hilang ngantuk tu. Kan? Dia tanya bini dia, "Mana botol tok you? Mana botol tok you? Botol tok you mana botol tok you?" Dia tutup mata, dia duduk makan. Sambil dia tuang tok you tu, bini dia main geram dia pun botol cuka. Kan? Padai muka dia. Kan? Nak punya nak tutup mata tu tak mau bagi hilang ngantuk. Abang Syed nak sambung balik lena. Rugi. Kita dah bangkit dah waktu sahur tu. Waktu tu kita boleh buat semayang tahajud 2 rakaat. Kita boleh istighfar. Waktu yang Allah Ta'ala suka kalau kita istighfar. Kita boleh main semayang di masjid awal. Kita boleh semayang sunat 2 rakaat. Bila kita semayang awal tuan-tuan, jawab azan, kita dengar azan, kita main masjid awal, jawab azan dapat pahala. Lepas tu baca doa lepas azan dapat pahala. Lepas tu takbiratul ihram dengan tu imam. Selepas takbiratul ihram tu imam, pahala besar. Lepas tu duduk wirid dengan tu imam, baca doa dengan tu imam. Tu semua pahala besar yang mana kita boleh cari di dalam bulan Ramadan. Jadi yang pertama, jaga semayang kita di awal waktu bulan Ramadan ni. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua, kita kena semayang sunat ni kalau boleh dalam bulan Ramadan ni, tolong jangan tinggal semayang sunat. Semayang sunat apa Ustaz? Semayang sunat qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah, qabliyah subuh, qabliyah ba'diyah zuhur, qabliyah asar, maghrib, isyak. Kita kalau boleh semayang sunat tu jangan tinggal. Pasal apa? Semayang sunat ni lah, kalau kita pusing merata masjid tuan-tuan, 40%, 50% orang kadang-kadang bila dia habis semayang, dia keluar macam tu ya, dia tak semayang sunat. Kadang-kadang dia main semayang masjid, ada masa boleh semayang sunat 2 rakaat, tapi dia tak buat semayang sunat. Kalau tuan-tuan pergi tanya dekat mereka, dia nak keluar dalam masjid, main time tu dia tak semayang sunat, tuan-tuan tunggu depan masjid, tuan-tuan pegang tangan dia, tuan-tuan tanya kat dia, "Abang, minta maaf saya nak tanya sikit, nak buat kajian." Kan? Kajian sosial. Kan? Abang nak tanya sikit, pasal apa abang tak semayang sunat? Mungkin jawapannya, "Saya sibuk kerja banyak, saya tak ada ni, hari ni ada meeting ni, bos tengah duk tunggu dah." Contoh Tapi antara jawapan yang paling banyak, barangkali dia nanti kata apa? "Tak maaf saya muda lagi, biar yang tua-tua semayang sunat banyak-banyak. Saya duk muda, nanti saya tua saya semayang." Mungkin dia faham dia muda, dia tak perlu semayang lagi sunat. Ada orang dia mungkin akan jawab, "Ustaz, saya boleh semayang fardu tu pun kira bagus dah Ustaz. Ustaz nak suruh topak dengan sunat, silap Imran dia tak main masjid terus." Kan? Dia tu memang jenis pemalas. Tapi tuan-tuan, banyak orang, saya dah sebut dah hari tu masa kuliah saya di sini, saya dah sebut, banyak orang tak semayang sunat sebab dia salah faham makna sunat. Dia salah faham makna sunat sehingga dia tak semayang sunat. Dia faham makna sunat tu tak betul sehingga dia tak buat ibadah-ibadah yang sunat. Dalam Islam hukum ada 5, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada harus, ada sunat. Harus tak ada pahala, tak ada dosa. Makruh kena tinggal. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, tinggal berdosa. Sunat apa makna dia? Selalu orang tanya, "Mamu, apa makna sunat?" "Sunat Ustaz, buat dapat pahala, tak buat tak ada apa." Betul tak? Banyak orang dia jawab tu. Betul ke tak betul ni? Anggut lah sikit. Puasa main nak anggut, minta larang apa ni? Kan? Anggut sikit. Kan? Orang bila tanya makna sunat apa?
Orang dia kata apa? Ustaz, berat dapat pahala. Tak berat tak ada apa. Teman-teman belah Tanjung, tak berat tak ada apa Ustaz. Kan? Tak ada apa. Dia tak nampak rugi dekat situ. Makna sunat yang sebenarnya, buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Tu baru betul. Kita kena ubah mindset kita. Buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala. Bila kita cakap macam tu, baru kita nampak ada untung dan rugi di situ. Tapi kalau kita kata buat dapat pahala, tak buat tak ada apa, tak nampak rugi. Macam orang berniaga. Ustaz, saya pergi berniaga, saya dapat duit. Saya tak berniaga, saya tak ada duit. Nampak tak ada untung rugi? Nampak. Kalau dia kata macam ni, Ustaz, saya pergi berniaga, ada duit. Saya tak berniaga pun tak ada apa, okey ya. Yang tu duit banyak punya orang. Betul tak betul? Dia tak nampak rugi kat situ. Macam tu kat kita dengan ibadah sunat kita, buat dapat pahala, tak buat tak ada pahala, maka di situ barulah kita akan usaha nak buat. Dan semayang sunat ni tuan-tuan sangat-sangat penting. Pasal apa? Kalau semayang fardu kita rosak, Nabi kata amalan pertama yang akan dihisap di yaumul mahsyar adalah semayang fardu kita. Kalau baik semayang tu, selamat kita di akhirat. Kalau rosak semayang tu, rosak kehidupan kita di akhirat. Macam mana semayang tu boleh rosak tuan-tuan? Semayang tu boleh rosak, mungkin bacaan tak betul, perbuatan sujud, rukuk tadi tak betul, buat benda yang batal semayang ke apa, kita tak sedar ha? Tengok-tengok ada hari yang semayang kita Allah Ta'ala tak terima. Siapa tak siap boleh confirm semayang asar kita Allah Ta'ala terima? Siapa boleh confirm? Tak ada siapa boleh confirm. Kan? Jadi kalau semayang kita rosak di akhirat nanti, waktu tu dalam hadis Imam Tirmizi sebut, Nabi kata siapa-siapa yang semayang dia rosak, Allah akan perintahkan para malaikat, unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Wahai malaikat, kamu pergi cari pahala semayang sunat hamba ni. Ada tak pahala semayang sunat dia? Kalau ada, ambil topak dekat kerosakan semayang fardu dia. Besar ke tak besar? Penting ke tak penting? Penting. Tuan-tuan semayang sunat 2 rakaat ya. Fatihah, inna a'tayna kulhu. Rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua kulhu. Mana kita ada baca panjang-panjang? Ada orang baca rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mulk? Ada? Tak ada Inna a'tayna kulhu. Yang itulah surah favorite kita. Kan? Tapi 2 rakaat yang tuan-tuan semayang tu, silat hari bulan boleh tampung kerosakan semayang fardu kita. Kalau semayang kita tak rosak, dia akan menjadi pahala tambahan kepada kita di hari akhirat. Sebab tu pentingnya semayang sunat. Yang pertama tuan-tuan, semayang sunat. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah, bulan puasa ni, kau saya nak kena berhenti? Paling lewat ikut suka saya. Oh, sempoi ya. Ikut suka saya. Kan, tak apa, kita berhenti awal saya nak balik pergi buka puasa, malah ni pergi ni pun terbaik lah. Yang kedua tuan-tuan, kita ringkaskan. Yang kedua, bulan Ramadan ni syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan ni kita kena usaha tuan-tuan banyak baca Quran. Orang kita ni kadang-kadang dengan Quran ni, dia kira nampak Quran ni takat masa kecil lah. Dah habis baca Quran tu, lepas tu habis lah, sibuk kerja, bila-bila sekali baru nak baca Quran, bila-bila mai ada hari mati baru dia nak pegang buku Yasin, nak baca Yasin, kan? Jadi kita ni bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Allah sebut dalam Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran ila al-akhirah. Allah kata bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Jadi kita ni tuan-tuan, cuba target tahun ni lah. Bulan puasa ni, saya ingat tak terlewat lagi lah. Kan, kalau kot hari ni kita tak start lagi, try target khatam sekali bulan puasa. Bukan nak suruh lawan Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran, satu hari 2 kali khatam. Kan, kita sekali bagi dapat khatam Quran jadi lah. Nak khatam Quran satu hari, nak khatam Quran sekali bulan puasa ni, satu hari kena baca 1 juzuk. 1 juzuk ada lebih kurang 20 lai. 20 lai tu bahagi 5 waktu semayang, 1 waktu semayang baca 4 lai. 2 baca sebelum, 2 baca lepas semayang. Kalau kita istiqomah macam tu tiap-tiap hari, tak mau duk fikir kepala otak ada hari baru aku nak buat free, kalau tak ada masa free aku tak mau buat, tak mau. Kena stick 2 sebelum, 2 lepas, 2 sebelum, 2 lepas, 2 sebelum, 2 lepas, 2 sebelum, 2 lepas. Paling senang, maka kita akan dapat 30 hari 1 juzuk. Cuba buat dia. Kalau ada orang, saya pergi mengajak baru ni satu masjid, abang tu dia main jumpa saya lepas ceramah, dia kata, Ustaz silap banyak dia kata. Saya kata, awak abang silap tak mana?
Tak, benda-benda ni semua Ustaz tak boleh abang last minute. 6 bulan awal, 3 bulan awal Ustaz kena abang dah benda-benda ni semua. Ni last minute lagi seminggu nak puasa Ustaz abang. Saya Quran pun tak reti baca. Macam mana saya nak pergi kelas mengaji Quran, dia kata. Kan? Dia kata kalau Ustaz abang awal-awal itu saya boleh pergi daftar lah Baghdadi ke apa ke teknik Iraki ke apa ke nak belajar untuk Al-Quran ni. Ni Ustaz abang last minute. Hang tak boleh baca Quran, aku salah. Cantik bukan? Ya, tak apalah. Saya kata tak apa abang tak boleh baca Quran, surah apa yang abang boleh baca? Yasin boleh baca? Boleh? Baca Yasin. Hari-hari baca Yasin. Alam Tarokai boleh baca? Alam Tarokai boleh baca. Ara'aital Lazi boleh baca? Boleh baca. Kuliah Al Kafirun boleh baca? Kuliah Al Kafirun bukan tak boleh baca, ayat ujung tak jumpa. Wala antum aabiduna ma'abu wala ana aabidu ma'abatu wala antum aabiduna ma'abu. Dia pusing dari tu kan. Lakum dinukum tak jumpa. Kan, tak apalah yang tu hang skip bilang. 3 kul boleh baca 3 kul. Apa surah yang terlintas di kepala kita boleh baca tuan-tuan. Pasal apa kita kena dekat diri dengan Quran? Tuan-tuan, saya cerita satu hari saya ada di Jakarta, Indonesia. Ada ceramah di program ceramah di Indonesia, Jakarta, hari Jumaat. Saya hari Jumaat tu nak pergi sembahyang Jumaat. Depa kata urus setia hotel tu abang saya, dia kata, "Pak Ustaz, kalau mau solat Jumaatannya itu jauh, masjidnya jauh, itu jalannya macet, nanti lambat sampai," dia kata. Saya kata kalau gitu bagaimana mau solat Jumaatan? Oh, enggak apa-apa. Hangpa faham ni saya cakap bahasa Indonesia ni. Kan? Dia kata kalau gitu enggak apa-apa. Itu kalau mau solat Jumaatan tu di lantai bawah saja ada. Lah lantai bawah tu di mana? Tu di basement car parknya Pak. Hangpa faham ke tak faham Ni mamak cakap Indonesia kan? Saya tanya di mana? Dia kata pergi semayang dekat basement car parking hotel tu. Saya pun tak pernah dalam seumur hidup saya semayang Jumaat dekat basement car park kan. Hotel tu ada B1, B2, B3, B4 kan. Saya turun pergi kat B4 tu, saya ingat ada surau besar, musala ke apa ke. Rupanya betul-betul car parking tu dia hampak sejadah, dia hampak kapek-kapek memang buat semayang Jumaat tadi tu. Simple ya. Kan kita pun duduk dengar lah siapa nak bagi khutbah Jumaat ni. Saya tengok memo tu kata Dr. Kiai Haji Dr. Abdul Ghani nama dia. Saya pun tunggulah dia khutbah. Kawan pula ni, saya tengok berumur dah sepasal. Allah, kena hari ni khutbah slow ni duk baca, jam. Kita duk Pulau Pinang mau khutbah simple-simple kan. Duduk di sana tengok kawan pula bos spek mata tak hujung hidung Sa'i 10 kali dia perbetul spek mata tu, khutbah bila tu nak habis tak tahu. Kan? Tapi bila saya dengar dia khutbah tuan-tuan, saya pesan dekat diri saya kata apa? Dia ni cakap punya benda sampai mati aku tak boleh lupa. Aku kena ingat sampai mati benda yang dia cakap. Apa dia kata tuan-tuan? Dia cerita tentang kelebihan Al-Quran, khutbah Jumaat dia. Dia bagi bukti. Dia kata siapa-siapa yang terkait dengan Al-Quran akan dimuliakan Allah. Bukti dia bagi 4 bukti. Yang pertama, dalam banyak-banyak malaikat Jibril diangkat menjadi ketua malaikat. Sebab apa? Sebab kerja dia buat turun Al-Quran. Dalam banyak-banyak Nabi Muhammad, Nabi yang paling bongsu, tapi Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi segala Nabi dan Rasul. Sebab apa? Sebab kerja Nabi buat turun, terima Al-Quran dan sebarkan pada umat dia. Dalam banyak-banyak bulan Ramadan, bulan yang ke-9, patut-patut Muharram lah mau jadi ketua bulan, pasal dia duduk nombor 1. Tapi bulan Ramadan, bulan yang ke-9 jadi ketua bulan. Pasal apa? Sebab bulan tu bulan turunnya Al-Quran. Dalam banyak-banyak malam, ada Khamis, malam Jumaat, malam nisfu Syaban, malam hari raya Aidilfitri, malam hari raya Aidil Adha. Antara kata dengan ulama, malam yang mustajabnya doa. Tapi ada satu malam top ranking, Lailatul Qadar. Pukul habis semua tadi. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Malam tu turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam kait dengan Quran jadi mulia. Bulan kait dengan Quran jadi ketua bulan. Malaikat dan Nabi kait dengan Al-Quran jadi ketua malaikat dan ketua Nabi. Tuan-tuan, simple ya. Tak ada ayat nak tunjuk contoh pun tak boleh. Katalah ada satu botol ayat tentang sini. Botol ayat tu tuan-tuan, kadang-kadang ada ayat pun orang dilempar mata. Orang dibuat tang bawah, dibuat di lantai. Kadang-kadang kotak ayat tu simpan dalam store sampai tikui pergi buat sarang.
Kan, tapi bila ayat tu tuan-tuan ambil, tuan-tuan buka tudung dia, bubuh di depan Khamis malam Jumaat baca Yasin. Lepas tu sehari tutup balik, pulas balik botol dia, tuan-tuan dipesan kat orang, jaga ni ayat Yasin, jangan duk langkah-langkah, jangan duk pi bawah, jangan duk pi merata, bawah atas-atas, jangan duk pi minum tak tuala. Dia macam-macam orang dipesan ni. Pasal apa pesan? Pasal ayat yang tadi tak ada kaitan dengan Quran, bila ada kaitan dengan Al-Quran, dimuliakan oleh kita, dan sudah tentu Allah Ta'ala muliakan dia, sebab itulah kita pun memuliakan dia. Tisu ada nilai tak? Tak ada nilai pun. Tisu ni tak nak nilai. Orang nak peluh, orang nak ayak liok, orang nak hingui, orang nak macam-macam. Sehari lepas lap, dia simpan tak? Dia buat kasam tak? Tak ada. Dia lempar masuk dalam tong sampah. Lagi teruk, dia lempar kot tingkap. Tengah-tengah jalan, pum, dia lempar lagu tu. Tak ada orang langsung hargai benda tu. Lempar dalam longkang. Kalau jumpa di bawah, tak ada siapa mau nak kutip. Tambah-tambah tank COVID ni. Biar lagu tu orang pijak, orang langgak lagu tu Tak satu tisu yang tak ada nilai ni tuan-tuan, kita tulis ayat Quran sepotong bukan 10. Bukan 10 ayat, 15 ayat. Satu ayat tulis. Boleh tak buang dia merata tuan-tuan? Tuan-tuan, I'm asking you. Cakap orang putih, takut orang tak faham Melayu. Tuan-tuan, boleh buang tak? Tak boleh buang. Boleh pergi lempar mata, tak boleh lempar. Pasal apa? Ni tisu yang tadi tak ada nilai ni dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya dengan terkait dengan Al-Quran. Maka kita sibuk macam mana pun tuan-tuan, bacalah Quran banyak-banyak, tambah-tambah bulan Ramadan ni, mudah-mudahan Allah muliakan kita. Yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir sebelum saya berhenti tazkirah ni, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Ni semua kena planning daripada awal. Nak planning jaga semayang awal waktu, perbanyakkan semayang sunat kita. Nak planning untuk puasa, untuk kita baca Quran. Dan yang ketiga ni tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, plan lah untuk bagi makan dekat orang buka puasa. Masjid ni penuh dah ke bagi makan buka puasa? Tak penuh lagi, ada kosong lagi. Ada banyak hari kan, sikit kan? Banyak jugalah kan. Ada lah lebih kurang dalam 10 hari ke 15 hari penuh lagi. Satu hari berapa ramai buka puasa sini? 50 orang buka puasa kan. Ada masjid saya pergi 100 orang, ada masjid saya pergi 300 orang buka puasa, ada masjid pergi 500 orang buka puasa. Sini 50 orang buka puasa. Satu kepala katakanlah RM10. 50 orang buka puasa RM500. Lah ni time dengan COVID ni, kalau nak berkeluar RM500 seorang-seorang kita boleh koyak agak lah poket tu. KWSP pun dapat belum ni? Tak dapat kan? Apa-apa duk tunggu tak dapat kan? Seorang-seorang kita nak berkeluar susah. Kita buat apa tuan-tuan? Kita tembak masuk dalam grup family kita. Ni aku nak buat buka puasa ni di masjid bagai ayat hitam ni. Kan? Aku nak buat puasa, nak buat buka puasa, nak ambil lah satu hari. Siapa nak join, jom kita kongsi seorang sikit duit. Mak menakan bo 30, cucu menakan bo 20 je tu, bo 50 je ni, bagi 100 je ni, bagi 200, adik ipar bo 200. Campur-campur tuan-tuan, kita mau 500 dapat 1000 kan? Mau 500 dapat 1000. Kita main jumpa Abang Mi nah yang ni 1000, Abang Mi buatlah buka puasa masjid. Ke kita order catering sendiri kan, ataupun masjid ada catering masjid dua-dua boleh. Dia senang, bagi mudah. Okey, tak apalah. Saya betul-betul nak bagi kat Abang Mi 500 nak suruhlah catering masjid buat apa-apa ke, makan buka puasa nasi putih berai cak rambutan biasa-biasa. Tapi saya dah dapat dah 1000 kalau saya tak mau order lah biasa-biasa saya nak order nasi biryani berai basmati pusa gol 1121. Yang ni hampa tak tahu, saya seorang yang tahu kan. Bagi special makan, bagi special buat dengan kambing kurma dengan yang tu dengan yang ni mau bagi makan buka puasa. Pasal apa tuan-tuan? Ni pahala orang puasa tu dapat kat kita yang bagi makan dekat orang kan. Saya sat lagi nak buka puasa, saya belanja Abang Zaki kita, saya belanja dia murtabak satu. Bukan murtabak yang the best in Pulau Pinang tau. Murtabak yang the best in Pulau Pinang, Ghafur, Hamidiah, yang tu lain cerita. Yang ni kira pergi beli murtabak yang bodoh-bodoh bukan murtabak the best, murtabak bodoh. Kulit murtabak tu macam kulit mengelupas kaki punya kulit kan, punya teruk murtabak tu kan. RM2.50 ke RM3 yang duk jual tu kan. Satu nak pesan mesti ada rakaman kan. Bulan puasa ni kalau kita menjaga lah makan tu bagi elok kat orang kan. Jangan menjaga tak elok kan. Kalau tuan-tuan duduk Pulau Pinang, murtabak yang paling sempoi Ghafur dekat Datuk Keramat tu dengan Hamidiah
Kan, yang tu kira bagi saya habis sempoi lah. Kadang-kadang pergi beli mana-mana pasar Ramadan, tengok dia punya kulit, no, ya Allah, macam kulit kaki mengelupas kan. Dia punya bawang tu, rambut kita pun tebal. Dia punya bawang punya halus tu, kan. Harga apa dia balik RM4. Tak apalah, saya belanja kat Abang Zaki. Abang Zaki dah hati duk fikir, ustaz pun bagilah elok sikit kat aku. Okey. Kita belanja dia buka puasa. Pahala puasa dia saya dapat. Dalam keadaan sikit pun tak kurang pahala dia. Campur pahala puasa saya dapat pahala yang lebih. Tu seorang, kalau 50 orang tuan-tuan. Kalau 100 orang yang buat buka puasa. Jadi kok mana pun tuan-tuan, kita cuba cari jalan bagi makan kat orang buka puasa. Saya kecil-kecil dulu nak buka puasa 6.30 sehari, macam-macam makan main rumah. Mami tu hantar agak-agak coklat, je ni hantar agak-agak hijau, je ni hantar agak-agak merah. Agak-agak nak buka puasa 8 jenis. Kan, mak kita buat mi goreng hantar pergi je tu sehari hantar main yang ni. Dikira duk berbalas lah ni tak ada dah, orang tak amal dah budaya tu. Yang duk hantar main food panda yang hantar main kat kita. Kan? Kalau kita order food panda sekali pun tuan-tuan, orderlah sikit lebih kat jiran. Kalau kita tak mampu nak buat di masjid 500, 1000, 2000 nak bagi makan di masjid tak mampu, tuan-tuan cari peluang. Ada hari apakah beli lauk lebih sikit, bagi tahu bini hari ni kita masak seekor ayam lebih. Seekor ayam RM15 campur dengan barang-barang gedebuk-gedebak apa ke. Kan seekor ayam tu potong 10, campur dengan barang katalah lagi RM15, RM20, baru berapa ringgit berkeluar model, masak bagi lebih sikit, hantar pergi rumah jiran. Habaq dia, hari ni jangan masak apa di rumah masak nasi cukup, lauk aku nak hantar. Kan, cari peluang tuan-tuan. Kalau tak boleh nak masak di rumah, pergi pasar Ramadan beli apa-apa bagi kat orang. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut benda ni. Kita duk buka puasa di masjid. Kadang-kadang, tapi saya ingat sini tak ada masalah kot. Kan, tapi setengah-setengah masjid tu ada kadang-kadang masjid tepi-tepi jalan, orang nak laluan orang nak balik rumah, kadang-kadang dia tak boleh nak balik rumah, dia disinggah main sembahyang, dia main buka puasa di masjid tu. Kalau tetamu mai ke tempat kita, sini pun tak tahu ke. Mungkin tetamu kita nak pergi Sungai Pinang ke apa ke, tengok-tengok dia fikir dah masuk dah waktu ni nak ni dah. Kira aku singgah sini tu. Raikan tetamu tu tuan-tuan. Raikan tetamu tu. Setengah-setengah masjid tuan-tuan, dia tengok muka orang lain, dia di sound relax ya. Dia mai dah nak pergi kita ambil makan mau. Dia boleh sound aku tu. Kan? Elok-elok je tu main nak buka puasa, kecil hati dia dengar benda tu. Ada setengah masjid pula, dia buat bagus. Dia tak sound lah direct lah tu. Dia tengok ni, bang, main mana bang? Oh, saya baru sampai pada Kuantan. Oh, ya kau, tak apa, main buka puasa. Main duduk. Dia panggil main suruh duduk. Dia masuk dalam bilik, dia selotok dengan member dia. Mana kami Kuantan terlepas main sini dah. Nasi tomato biryani semua jangan duk lepas dia. Lepas bihun bodoh sudah. Kan, dia selotok dalam. Depan dia buat baik. Depan je tu dia buat baik sikit yang bagus. Dia masuk dalam bilik dia selotok. Berani semua jangan duk lepas. Berani semua orang kita nama dia. Kan? Kan, orang kita yang boleh. Orang luar tak boleh. Kan? Nah, orang luar dia bagi lepas bihun bodoh. Jangan buat macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Katalah satu hari mai, katalah 3 orang mai. Kita nak buka besar 50, bajet makan 50 dah full lah. Limited stock. Hari tu bancuh ayak 5 asam buai 2 balang. Ni tuan ambil 50 orang ni, asam pun tak ada, buai pun tak ada, tinggal seketui lah. Rapat terus ayak tu. Semua dah standby dah, duk tunggu nak azan nak buka puasa. Tiba-tiba sampai lagi 3 orang. Lagi 2 minit nak azan, sampai lagi 3 orang. Makan habis. Ayak pun dah habis. Kurma pun dah habis dah semua. Kita dah ambil dah kat kita semua lah. Tak ada apa dah. Kira kalau ikut-ikut ni, aku kalau boleh, aku punya makan ni aku tak mau bagi kat siapa dah. Kan? Panggil mereka main duduk tuan-tuan. Tuan-tuan abang mereka. Ni, saya ada mangkuk. Bubuk ni semangkuk ya. Yang ni semua rapat habis dah. Ayak segelas yang ada kat saya. Saya ambil mangkuk kosong, saya tuang setengah bubuk ni dekat abang, setengah ayak saya bagi kat abang. Abang makan buka puasa. Dapat pahala tak tuan-tuan? Dapat. Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu dengan neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun kamu terpaksa sedekah dengan setengah kurma. Kan, kalaulah kita nak buka puasa ni tak ada apa dah, ada kurma sebiji ya, setengah koyak kita makan, setengah bagi ke orang, tu pun dapat pahala. Apatah lagi setengah mangkuk punya bubuk lebih besar daripada kurma, sudah tentulah lebih banyak pahala yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Dan satu lagi tuan-tuan yang saya nak pesan lah, tapi saya tahu orang sini tak buat, insya-Allah tak buat. Satu ya, apa dia? Kita ni jangan pergi hantar makan rumah orang malam-malam.
Bulan puasa ni kadang-kadang ada perangai passion, orang suka main hantar makan rumah orang malam-malam 11.30, 12, balik tarawih baru nak main. Ni ada bengkang gandum aku nak bagi kat hang ni. Ni ada murtabak lagi 2 biji aku nak bagi kat hang. Kalau dia buat perangai macam tu, betul-betul dia nak abang-abang. Betul-betul dia nak abang-abang kat jiran dia nak abang, rumah aku punya tong sampah dah penuh, tu yang aku main bagi rumah hang. Aku nak suruh buang dalam tong sampah rumah hang kau. Kan? Ada orang dia suka pergi hantar makan malam-malam rumah orang. Bila dia hantar makan malam-malam rumah orang, kawan tu nak makan apa? Kawan tu buka puasa dah tibai dah, mai tarawih ada moreh lagi tibai. Balik sehari rumah yang tadi makan yang tak habis pun rumah dia belunggu-lunggu tu ada. Kan? Jadi kalau kita nak beli, jangan sampai beli lepas tu tak boleh habis, malam baru nak pergi transfer rumah orang. Kan? Itu antara budaya yang tak bagus ya. Pasal ada tuan-tuan duk jadi benda tu, duk jadi orang duk komplain banyak. Kan? Ada orang suka duk pergi transfer makan malam-malam rumah orang. Jadi kita biar beli, bagi orang ke orang siap-siap sebelum buka puasa, kerana pahala dia tu sangat besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kira cukup takat tu pada petang ni. Sebagai kesimpulan dia tuan-tuan, kita ni dah puasa berapa kali dah? Kan? Kalau Nabi sendiri puasa, saya ingat 9 kali ya. Kan? Seumur hidup Nabi puasa 9 kali ya. Kita dah puasa lebih daripada banyak kali ya. Kan? Adakah puasa-puasa tahun sebelum-sebelum ni kita dah buat yang terbaik? Belum tentu. Maka tahun ni tuan-tuan, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita dengan Ramadan tahun ni. Kita niatlah letak satu keazaman yang besar dalam hati dan jiwa kita. Tahun ni biar puasa, apa saja amalan baik aku nak buat, apa saja kebaikan-kebaikan yang aku boleh pulun buat, aku nak pulun buat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang ada di sini pada petang ni adalah orang yang berjaya dengan Ramadan, dan insya-Allah satu hari dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup takat tu pada petang ni. Kita baca doa sikit. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wa'fu 'anil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik daripada Allah, kelemahan kekurangan berpunca